kitabahu. Saya di Rifai dia sebut itu. Baca hadis itu khairukum, sebaik-baik kamu ialah ta'allam al-Quran wa 'allama kitabahu, kemudian dia mengajar kitab dia pula. Itu yang baik. Tempat lain tak ada baik kan. Kita hari ini kita jadikan show tu satu daripada kebaikan dah. Baru punya paradigma kan, benda bid'ah, khurafat semua sekali kan. Dia ambil perempuan Toto atau dia make up, dia suruh duduk dia dalam bawah kerusi tu, dia duduk. Dia ambil Toto lelaki pula duduk situ pula. Lepas tu orang tu pun, satu orang dia make up dia sendiri, pakai jubah, pakai serban, dia duduk di situ. Dia pun mengaji lah dia. Itu bukan agama tu, syahwat dan hawa. Tu yang dia belajar agama banyak-banyak tu, belajar hadis banyak-banyak kan, belajar lungu semua sekali. Itu belajar betul-betul. Dia habis khatam satu hadis dah, Quran dah sampai dah. Dah, sama dia dah khatam semua sunnah sitah, Quran penuh dalam otak dia. Syaitan penuh dalam dada dia. Dia akan produce sifat dia, ujub, riak, sibir. Jadi banyak-banyak lah. Jadi tak selamat belajar banyak tu. Lagi belajar banyak, lagi dosa banyak tau. Lagi buat dosa besar. Sebab syaitan tu dah perkenal dia tau. Dia beri nampak dia tu hebat tu kan. Afaman zuyyina su'u amalihi fara'ahu hasan. Orang yang dihiaskan buruk amalan, yang mana perangai buruk, maka dia melihat dirinya baik. Jadi orang ni semua hati dah mati. Hati dah mati, mana orang tu dia terlindung dengan akhirat. Dia ni terlindung dengan dia punya doktor dia kan. Dia ni terhijab dengan universiti dia. Dengan kira universiti tu berjaya kan. Universiti kalau belajar habis, boleh selamat daripada mati kafir. Tak boleh selamat seorang pun tak boleh selamat. Masuk universiti keluar tu boleh dapat masuk surga tanpa azab. Tak ada pun. Bohong lah. Hari-hari buat tu dah bohong kan. Siapa yang duk bohong kita? Qari. Pasal apa? وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Siapa yang tak mau pergi masjid, faham itulah mudah. Siapa yang tak mau pergi menghiaskan diri dengan amal masjid, duduk situ, duduk bertahun-tahun daripada kita kecil tu. Kalau tak pergi situ, tuan besar mati hati. Nak hidup hati macam mana? Balik ke masjid lah, bukan payah malam. Tak, kerah balik ke masjid, kerah orang balik ke masjid. Hak tu syekh tu profesor besar-besar pun bila azan dia pun tak tahu kan. Itu kelaku siapa tu? Yahudi punya kelaku. Masjid dah tak ada apa dah. Itu menunjukkan zaman itu zaman ulama isu, orang munafik tu. Ulama isu mana ulama munafik. Dia ajak orang pergi ke benda. Dia ajak orang supaya pergi kepada zahun wa la'ibun wa zinatun tafaqun bainakum takasub amwal wa aulad. Bagaimana mana? Oh, saya anak saya baru dapat STVM tu, dapat A, 15 A. Oh,
Semua tongah, mangah, semua berkelui. Pasal apa? Cucu dia jadi dapat 9A STPN. Itu je. Sekolah menengah agama. Dah sekolah menengah agama lah. Itu sekolah syaitan sebenarnya. Kita baru tahu tu. Dia keadaan ditutup. Dia tak boleh buat kot lain. Dia kena balik berasal. Asas dan usul. Kalau kita pula, kita ada alim hadis pula, kita pun nak buat darul ulum pula. Itu mampu. Ya, tak panggil orang semua mengaji darul ulum kan. Dia buat macam hal dia belajar. Dengan itu, cara itu, semua jadi muhaddis. Bawa percaya kan. Tak itu. Jangan dia belajar, tak betul lah. Nabi SAW menyuruh kita banyak tilawatul Quran tu. Sekalipun orang tu dia kata dia nak banyak baca hadis Nabi je. Dengan Rasulullah Nabi kata jangan dahulukan Quran, lebihkan Quran, belajarkan Quran. Bau-baulah kalam aku. Ni Quran dah jadi sikit, berkat sikit. Berkat tafsir Jalalain ke, Taikawi ke. Berarti dia syok-syok. Ini lebih baik penuh tu. Kelaku ni, saya tahu saya lebih penuh. Perangai lebih penuh. Action lebih. Tak, macam pasir tumbuh. Ui, action lebih. Saya berkawan dengan Tuan Guru tu. Ini orang macam penuh ni. Dia action lebih pada diri tu. Dia punya style kan. Naik Honda Cup, sebelum masa hitam, pakai putih dia, pakai sobat. Macam ni. Itu, mengaji syaitan tu. Rumah bercara macam tu, cara syaitan ni. Tak tahu ada Rasul. Dia kalau mengaji hadis pada ni, dia mengaji nak beri banyak hadis je. Nak dapat jadi mufti kan. Oh, itu dah rosak lah niat belajar. Orang mengaji hadis Nabi, niat untuk nak tegakkan sunnah. Aku mengaji hadis ni untuk nak menegakkan sunnah dan sirah Nabi je. Tak ada untuk lain. Aku bawa daripada ni. Dia masuk masjid dan mengaji, duduk macam kita ni. Tak, kita belajar lama-lama je hadis pun. Tak sebulan, satu dua hadis lah kita. Lepas tu lupa habis hadis. Lepas tu ingat pula. Tapi hal kita jaga apa dia? Wudu. Sah tu kita jaga. Nah, makan minum tu kita jaga tu. Sebab Allah Ta'ala suruh kulu wasuh wala tusrifu. So makan minum kan. Pergi ke masjid dan makan dan minum. Seolah gitulah. Kita ikut dulu. Itu baca Quran cara Samsung baca kan. Baca dengan lemah lembut tu. Peluzi nak berkumat itu. Baca orang pandai lah. So orang balik ke masjid. Akhir wudu. Tegak ke. Tawajuh ke agama. Dah mana ada. Habis berkurun-kurun. Orang yang buat balik sekolah ni, sekolah tawajuh ni, hanya Khatran Awliya Sayyid Ahmad dia buat, dia bangun balik. Orang lain tak boleh buat. Orang lain buat sikit-sikit, buat tali menji sikit. Lepas tu dia macam-macam lah, luar pada sunnah sirah Nabi. Ingat satu-satu sunnah sirah Nabi tinggal. Dilupai habis lah. Masjid lupa habis lah. Kerja kembalian, kebaikan-kebaikan yang akan keluar daripada masjid, rezeki yang baik daripada amal dan akhlak dan sifat orang lelaki kan. Bila datang masuk itu, dia tak jadi orang lelaki. Lepas tu tak jadi orang lelaki, dia apa? Dia jadi penat lah.
Kalau chef profesor pun profesor pandang pun sah. Tapi bukan kerja bagi dia tak ada beranak kan. Pun sah ni tak boleh tak beranak. Jadi orang yang belajar mengaji agama cara pulsa ni, dia takkan beranak ilmu, takkan keluarkan ilmu dan amal yang baik. Hanya yang keluar tadi untuk show je. Orang yang show tu dia tak soleh diri dia, supaya dia tu ke cara action dia tu betul-betul macam ulama besar tu. Semua orang yang jadi ni semua turun dia. Jadi ulama besar tu. Itu dah tak ada amal masjid. Walaupun orang tu dia di masjid haram dia mengaji kan, dia bukan jaga adab tu. Di masjid haram ni yang boleh jaga adab kita boleh duduk tu sebulannya. Lepas tu kita jadi puan-puan menega atas tepi tu, dia takkan pergi dari masjid tu, dia semayang dalam kedai dia. Ya, kita biasa pergi gas tu, dia lah orang kedai tu. Waktu tu orang buat tidur semua kan, pagi-pagi macam kita tadi kita tidur, ada pasal tidur kita diketuk begitu. Dia kata tu tak semai, tak boleh mati ke. Saya dah 15 tahun tak kenal Kaabah ke. Ini bukan pelan ke. Ada menega aku kedai keliling di Kaabah tu kan. Orang macam semua. Maka setengah jadi Syiah, jadi Wahbi dah tentu lah. Wahbi bukan dia boleh lihat tu. Wahbi dah kira ni hadis Sahih tak Sahih. Kalau Sahih pula, Sahih yang lain tak boleh pakai. Sahih Bukhari dia tu kan. Itu lagi bohong dia tu. Amalan-amalan yang kita buat dijadi semua dalam Sahih Bukhari, dalam syarah bukan. Dia bohong kita habis. Tunjuk cara dia Islam dia. Oh, Islam keluar daripada masjid buat tempat lain dan tak tahu menjagai sunnah Nabi. Itu bukan Islam. Itu ada agama syahwat wal hawa. Orang yang terus tak boleh merasakan kebesaran soft dari dia dah sembah hawa. Nah, dia juga pejabat dia aja. Kalau bengkel tu dia bersemayam juga, dia buat dalam pejabat dia tu, dia buat sejadah dia tu kan, mayang situ juga, dia pun semayang duha juga. Tapi dia semayang duha untuk nak bagi bank dia untung banyak. Nah, selamat daripada bankrupt tu bengkel tu, dia semayang. Nah, rasanya bank tu kena delong. Tu apa? Kaki-kaki kepala bank tu. Bank perlu habis bank dulu. Kepala dia curi 2.8 bilion. Bolam nama mistress dia. Dah. Kemudian anak-anak binat dia tu main nak claim mak tu kan. Minta tolong main hajat. Dah dapat duit. Dia tu, dia fungsi dia tu dah full dah. Tapi dia curi duit 2.8 bilion. RSB tu dulu perwira Habib Bank tu, Amin Bank tu. Perwira Habib Bank. Perwira Habib Bank, kepala dia curi. Tapi dia punya bilik-bilik dia, dahsyat. Dia pun sembahyang duha, dia jaga sembahyang. Dia sembahyang situ je. Itu panggil Yahudi. Kalau kita baca begitu, panggil orang Islam, Tok Syekh, Tok Guru, Tok Maulana, semua dah panggil Yahudi dah ada situ dah. Mana ada Allah Ta'ala bantu? Lagi mereka, lagi bankrupt. Tak, lagi besar mereka, lagi besar mereka lagi besar hutang dia.
Kalau menega dia 10 milion, dia punya hutang 10 bilion. Itu menega apa tu? Itu menega dia mencuri, merompak, nyemu. Ya. Saya dia bankrupt juga. Dia curi banyak-banyak, dia simpan. Orang lebih curi pula. Dia curi banyak-banyak, tak tahu dah letak. Jadi di bimbo di bini muda lah. Tak, di bimbo dia perempuan simpanan dia kan. Habis juga. Semua bodoh. Itu kehidupan jahil. La'abun, la'ibun wa lahwun. Kita belajar tengok 6 kali. Siapa yang tersangkut mana-mana satu dia tadi, buat 6 perkara ni semua syirik. Orang syirik ni amalan dia batal habis. Satu syirik dia ada pun batal habis. Iman Islam dia batal apa batal. Jadi macam mana nak buat? Kena terah orang balik ke masjid balik, hidup hati balik. Hakimu wujuhakum haythu hakimu wujuhakum balik pada perintah. Kalau kita tak main peduli perintah ni, tu syekh, tu guru, tu maulana tak peduli perintah, maka dia pun sama aja. Dah, dia nak betul pejabat dia, sekolah dia ada. Sekolah yang maksud sekolah Nabi, suruh jangan belajar wudu tu, isbal wudu fi salat, zara salah ma'al salah, dan zakarah khalf salawat. Zakarah tu lah kira zakarah 10 kali. Kita belajar dalam tu kan, ta'alamuhunna fadrusuhunna, ta'alamuhunna, belajar oleh kamu, fadrusuhunna, kamu kena tu belajar situ, buat madrasah. Maka madrasah tu kena ada asas 10 kali baru jadi. Jadi kita pun kena buat macam tu. Buat kau lain memang mohong lah. Buat tak show lagi mohong lah tu. Itu semua syirik. Tak jumpa buat tu semua tu diguna agama dia, agama untuk dunia. Itu dapat pangkat, dapat masyhur, dapat masyhur untuk dunia. Bal tu'siruna hayatad dunia. Dia lebih cinta dunia ni, kasih dunia. Ulama dia pula kalau dia masuk cinta dunia, dia dah khianat Allah, khianat Rasul lah. Dia khianat. Celaka ulama kan. Ulama sesat, apa lagi nak ada? Tak. Jadi kerja ulama yang macam tu kita tak boleh pakai. Kita kena buat kerja kutubiyah, kutub. Kerja kutub ni kita balik baca ayat dan turut ayat. Baca dan turut. Belajar ilmu kitab Allah. Ikut Nabi SAW. Ilmu kitab dan ilmu kutubiyah ni. Ilmu kutub. Kutub ni tu guru segala awliya ke kutub tu. Oh, awliya Allah Ta'ala ni dia balik pada asas ayat itu. Itulah kutub. Ilmu kutubiyah tu. Ilmu nubuwah, risalah, kutubiyah. Antara Rasul dan Nabi dia panggil ilmu kutubiyah. Ilmu kita buat dalam ilmu kutubiyah. Dah kita belajar satu surah pendek-pendek, satu surah. Itu dia ilmu kutub. Tahu kerja dalam amal. Kita tahu kerja dalam ma'un, kita tahu apa yang kerja dah. Habu dan habai. Kita baca qari'ah, kita tahu buat mana. Itu adalah ilmu kitab. Pemahaman takulat mawazibu, siapa yang berat dalam timbangan kerja amalan dia berat dalam timbangan Allah Ta'ala, bukan timbangan bapak tu, bukan timbangan bapak majlis ketua tu. Bapak majlis ketua tu, doktor-doktor depan ni sebenarnya bukan Islam pun.
Beriman pun bukan, Islam pun bukan. Jadi apa? Munafik. Munafik mana ada Islam? Rupa saja Islam, dalam semua munafik. Orang yang rasa syok dia dapat gelandang tu, dia rasa senang. Mampu. Bila tobat tu, 6 perkara dengan tobat. Laibun, lahun. La ni akhir zaman pula, manusia ni ambil agama dan buat ladai dan mainan. Wa dzallalna takhudhu dinahum lahwan wa la'iban. Tinggalkan mereka-mereka yang mengambil agama mereka itu lahwan, mainan dan lalai. Buat ni buat show ni, main-main, lakon main-main ni kan. Lakon yang jadi ustaz, chef, pakai jadit-jadit, buat sobat jadit-jadit. Bila dia tak mengaji, dia jahil tak mengaji sunnah pakai sorban. Akhirnya dia sorban apa? Dia sorban bergeli. Bergeli nak kahwin kan. Di India bergeli nak kahwin tu, sorban dia cantik, wah kerang gitu pula, ekor 2 juga, belakang ni pengantin nawab di India nak nikah kahwin ke. Wuih, sorban dia dahsyat, bergemilang. Nah, akhirnya dia sorban dari bapa. Kata apa? Dia ni jahil dengan sunnah pakai sorban. Sunnah Nabi pakai sorban macam mana? Oh, dia kena buat bagi style, dia kena action dia tu, lakonan tu, style dia cakap ke dia apa semua jadi. Sama ada style baru pula ada pula. Dia boleh cakap, kemudian menangis. Apa yang habis? Tu orang buka habis. Dan dia cakap, dia baca ayat tu menangis. Itu style baru punya kan. Orang munafik ni, dia boleh on spot menangis lah. Menangis lah. Lepas tu on spot stop. Boleh. Orang munafik. Orang yang boleh buat terus menangis. Kemudian tu tengah menangis tu stop, ubah balik. Orang munafik boleh buat. Dia menangis ni pak dah, menangis boya, menangis curi dia nak ambil tempat dia tak curi tu, dia menangis. Jadi siapa yang boleh buat kuliah ke apa, dia menangis, dia dapat duit. Tentu dapat banyak. Tak, envelope hari itu memang terbayar. Pasal apa? Dia boleh menangis. Itu yang kita perempuan ni tu kena. Kalau kita tak belajar, dia boleh menangis, kita boleh kena. Tak, orang menangis ni memang Gelin-gelin yang minta sedekah tu, dia main rumah kamar dia menyelai mata tu. Kita pun ada keping 2 bagi habis. Menangis kelin. Saya panggil itu menangis kelin. Itu ada lakon-lakon. Orang tu halak, orang jahil. Jahil dengan kitab Allah, jahil dengan kebenaran. Jadi mana nak selamatlah tuan-tuan muslim, kita pelajari balik sunnah sirah Nabi yang kita belajar, mahaikan yang itu, dan kita pelajarilah ayat-ayat Allah Ta'ala, surah-surah pendek yang kita baca. Macam surah hadisan lawan yang kita setan, surah Fatir, kita mesti ingat lebih. Allah Ta'ala perintah fala yaghurun ya nasu taqullah apa? Taqullah inna wa'dallahi haqqun fala taghurrakum al-hayatid dunya wa la yaghurrannakum billahi al-ghurur. Jangan terpedaya. Berapa kali Allah Ta'ala kata jangan terpedaya. Pedaya dengan ghurur. Man hayatud dunya ila matal ghurur. Mata benda tadi lahun wa la'ibun zinatun tafa'ul.
semua benda-benda yang hulu, terpedaya. Dia terpedaya. أفمن زين سوء عمله فرآه حسنا إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. Orang yang akan dihias dengan buruk amalan ini, dia melihat dirinya hebat, baik. Tak. Itu ialah hiasan syaitan. Syaitan duk tiup dalam hati dia, duk kencing berak dalam otak dia, hari-hari tiup. Sehingga dia melihat diri, dahsyat aku kan. Sorban aku ni, sorban murabi ni. Kalau kata, kalau orang tanya sunnah lagi macam ni, dia kata sorban ni, sorban murabi. Mana pendidik agung, ulama besar. Bukan. Akhirnya jadi sorban tu, kalau kita tengok sorban Alibaba punya sorban dan 40 jam. Tak, jadi main-main. Sebab daripada asal dia pun buat untuk main-main. Dia main-main. Nak pun main pandangan orang supaya orang percaya pada dia dengan tingkah laku. Orang itu dia munafik. Yahsabun anhum yuhsinun sun'ah. Mereka menyangka hak pada buat-buat. Sun'ah tersenuk. Mana buat-buat? Lakon. Yahsabun annahum yuhsinun sun'ah. Dia yakin lakonan dia tu adalah yang baik. Tasannu, sana, yusinu, tasannu. Yusinun sun'a. Lakonan yang baik. Ya. Itu pun sesat. Semua manager syaitan. Jadi kalau tak balik ke masjid pun tengah yang lepas hidayah, tengah cabut balik juga, tak sungguh kan. Kita lah kena perhati bab, kena mengaji bab ni. Mana bab ni lah dia yang bagi jihad nafs. Lah sampai duk baca lagi ustaz mana-mana duk baca cerita setan ni. Dah dilupai dah. Soalan tak ada apa. Kita tak nampak setan tu. Mana ada? Oh, ini khutbah ni, khutbah bertajuk apa, umat wasatiyah, tonggak ummah. Oh, dia pandai keluar pula daripada situ. Umatun wasatan kan. Dia ambil wasatiyah, umat yang pertengahan. Jadi kita ni tajuk. 12 tajuk tu Qaribnya kata. Dia pilih-pilih tu. Oh, semua habis. Nak selamat kan balik masjid. Nak selamat kan selamat suruh perdana. Nah, kalau pergi mengaji Darul Ulum mana-mana pula, Ustaz Hadi kan buat Darul Ulum kan. Dia pergi mengaji macam Darul mengaji kan. Mengaji buka pagi-pagi buka soal buka bu. Baik Zuhur pula buka Muslim bu. Lepas Zahar bu. Dia semua ingat Bukhari usul cerita. Ingat tu boleh jadi Islam. Cepat jadi syaitan pula. Baik syaitan tu tunggu ya. Dia lepas ya, dia dah ada pandai dah baca semua dia. Syaitan yang masuk cukup dalam hati. Di hujung ditandah. Kita lupa tak baca doa ya. Baca doa habis biasa. Jadi syaitan ni dia akan takut bila kita baca dengan mukhraj, dengan betul, sahih betul, hal tu dia takut. Sebab syaitan dia boleh hantu ni, dia takut pada kita, dia takut lidah tu dengan bacaan yang sah, doa yang sah daripada Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith min syaitanir rajim. Kita nak lawan syaitan ni, kita kena baca dengan kasar, kena baca lembut-lembut, baca dengan belayan. Dah. Syaitan gelak gitu je. Kita dah baca. Itu macam perempuan pendengar Quran tu baca kan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Itu syaitan Qarin yang ajar dia. Wahai ta'awud tu bukan buat show.
Ta'awuz ni kena baca betul-betul. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Macam kita duduk nak berzikir. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kena baca kasar, kena baca kasar. Buat jin syaitan ni. Buat ni dia kena saya belajar semua nak kumpul semua puak syaitan, kemudian nak bagi warning dia. Dia kena baca bagi baca ayat Yasin lah. Kita baca itu dia kumpul semua penuh ni. Lepas tu kita kena baca kuat-kuat. Fal yawma la tuzlamu nafsun shay'an wala ayat Yasin. Baca tu 3 kali, baca dengan kuat macam guruh punya tu. Mau buat tu takut. Kalau baca lembek-lembek, baca seronok-seronok, baca dia senyum-senyum pula. Itu dan pada senyum pula Qari dan Qari'ah tu. Qari'ah tengok naik dia atas kita bersenyum tengok. Di Qari naik atas pula kita pada senyum tengok. Itu semua boleh bercerita dulu lah. Dan dengan Quran tu boleh bercerita dulu. Nah, siapa yang ajar tu buat macam tu? Musabaqah Qari meninggal sama sekali, tinggal jauh dah sunnah dan sirah. Orang yang mengaji hadis banyak tu, mana ada tahu sunnah sirah tadi? Orang tahu sirah Nabi, orang tu kena pergi duduk dalam masjid tu bertahun-tahun melekat je tu, dengan wudu dia, dengan sahab dia, dengan khidmat dia kali ni, infak dia ke situ. Dan bahawa Allah Ta'ala bagi kain mahal, baru nak selamat daripada neraka, baru boleh selamat diri daripada nari jahannam, boleh nak selamat diri itu daripada neraka jahannam dan keluarga itu. Kalau lari pada situ tuan-tuan, kita bukan selamat. Saya yang cakap banyak, kalau bercakap boleh macam dulu bercakap, kita tidak ada satu amalan khas dulu pada tarikhah dulu. Saya minta selamat. Lah ni baru tahu kata, oh kalau mati cerah tu, mati munafik. Saya tengok diri saya sendiri, ada sikit berlaku munafik tu, tak boleh pakai lah. Ya, bila kita masuk lagi dekat kita nak cek diri kita sendiri. Ini kalau macam ni tu sampai kita lah ni, kita nak kira kita nak dapat first class, royal first class, royal punya tiket tu, nak masuk kubur, nak pergi masyar, nak langkah sirat tu, neraka pun tak ada nampak juga, cup sirat ke. Kita nak tu tiket first class ni lah. Mana kita boleh terus segala azab Allah Ta'ala yang tu, Allah Ta'ala tu pun azab hingga hantu bumi kan. Itu pun kita akan dapat selamat. Lam yamsashum su wattaba'u ridwan Allah. Wa yunajjillahu alladhina ittaqaw bimafazatihim la yamassuhum su wa hum la yahzanun. Itu kawan orang awliya kan. Rijal dalam masjid ini, mereka ini akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala dengan taqwa. Wa yunajjillahu alladhina ittaqaw bimafazatihim la yamassuhum su wa hum la yahzanun. Mereka ini tak disentuh dengan apa kesakitan daripada azab tu. Dimarilah azab macam mana kita tahan kan, sebab kita ada wasilah kita dengan Allah Ta'ala. Wasilah dia apa dia? Itu kita kena kita ada buat hari-hari tu buat kita istiqamah tu je, belajar yang belum belajar lagi semua amalan-amalan sunnah Nabi. Kita mahal yang itu
Yang itu je lah yang boleh menyelamatkan kita daripada jahat, daripada neraka, daripada api dunia. Api dunia akan keluar bila-bila ni. Gunung berapi itu bila dia meletup, semua sekali keluar api kan. Penuh dunia ni dengan habuk gunung berapi kan. Jadi itu. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala, bila kita ada sedikit takut dan ada usaha untuk menyelamatkan diri kita daripada neraka tadi, maka kita ikut peraturan kalam Allah tadi, baru dia akan dapat jalan untuk dunia. Kerugian dunia kita tak, kalau tak pergi ke masjid, rugi di dunia ni. Om mereka abdal semua ni, semua akan runtuh bila-bila itu. Mana azab dunia dia tak boleh selamat. Ya, banyak-banyak tu. Hal yang duit banyak tu. Total duit dia kira curi kan. Tu bilang kata-kata harga duk tengok kan. Bukan jenis tengok-tengok. Hilang lah. Sampai tutup tu. Duit bilion-bilion. Total tu dah pindah lah. Tak pengsan tu. Pasal duit tu pun duit curi orang lah. Tak, pencuri tua curi bawah tu. Orang lain nak curi dia juga. Buat dia curi awak ke? Curi orang tu bagi nampak dalam akaun dia tu banyak. Tu dia orang terkaya dalam dunia. Tengok dia benda dia trilion orang pegang kemah dia. Itu kerja apa baru, kerja apa parti belum ada. Maka kita jangan duk parti ni, kita jangan duk sangkut paut terus bekerja dia. Kita gerah langkah dia belanja satu sen, dia belanja kalau terima rezeki dia, gaji dia kan, semua dalam syirik. Cakap dengan syirik, kumpul dengan syirik. Nah, kumpul orang berdana, ingat itu jadi sunnah Nabi itu. Bila tak jadi sunnah Nabi, dia jadi riak, yura'unan nas. Tiap-tiap riak ni syirik. Perkataan, kelakuan yang dibuat tu pun syirik. Tu selawat Nabi kan, buat belara-belara selawat Nabi, kumpul betina lagi jantan perempuan. Selawat Nabi tak cerah kan. Semua kepala-kepala pejabat yang ketua, itu semua syirik. Tasbih dan zikir dan itu semua syirik. Bila syirik, batal dia amalan. Syirik Allah. La tusyrik billahi ma lam yunzil dan ma lam yunzil bi sultan. Jadi kalau kita tengok itu semua, kita nampak keadaan orang itu semua lepas ya. Lepas ya. Saya tengok beginilah. Pastikan kita dalam wudu. Lepas itu suap jaga. Itu daerah kita tu. Daerah kelebihan. Wudu, mula masjid atau meribat. Lepas itu kena kita tengok kita kuat-kuat dalam wudu tak. Waktu tu. Kalau kita pun main wudu, jaga. Itu kita kena dia panggil itu kan. Ya, itu makna jihadun nafs tadi. Qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghilzah. Kita dengan kita sendiri. Kamu main-main dengan sunnah Nabi. Lepas tengok pula kita ni terkeluar kan dalam saf. Sebab kita dalam saf kan, bahagia kita. Dalam saf tu bayang pula, dia baca Fatihah dalam jemaah tu. Kita tengok itu kan. Lepas tu dalam makan pula, kita makan berjemaah tu tidak. Lepas dalam jalan, kita berjalan berjemaah tu tidak. Nak berjalan, orang yang nak berjalan, dia kena wudu. Kalau batal wudu, dia kena berhenti dulu ambil wudu. Orang musafir kan, baru dia dapat. Dia jadi orang yang keluar billah, fisabilillah.
Maknanya orang yang berwudu tu dia adalah kekal dalam fisabilillah. Bila batal wudu, habis dia terkeluar tu. Ya, kita tengok sepadan kan. Dari 19 pelajari kitab Allah. Mana ayat yang kita dapat. Kalau kita ni tak dapat belajar satu ayat hari itu, maka kita adalah orang yang jadi kena tengok situ sebab kita duduk situ. Allah Ta'ala kasih siapa dia? Haqqat mahabbati dan mutahabbin dunia. Cijalin, tabadilin, tanafus. Kita tengok tu. Puan yang 7-8 puan yang Allah Ta'ala kasih, kita duduk sama. Nah, kalau kita duduk dalam tu, maka kita Allah Ta'ala kasih. Kasih Allah Ta'ala menyempurnakan segala-galanya, menjaga selamat daripada segala kebinasaan kebinasaan. Jadi pendek tuan-tuan. Kita tak terasa macam dia besar tu, tapi kalau duduk di luar nak sampai boleh duduk dan boleh dengar boleh benar nanak makan sini berlalu sini hari-hari bulan-bulan, itu sebab tak boleh buat. Nah, ilmu tu dah orang semua dah jahil, dia tak tahu, dia tak ada yakin lagi dengan ayat Allah Ta'ala kan. Kalau tu Syekh tu guru tu mufti tu, dia boleh mengaji perkara yang orang yang lari daripada perbiasaan masjid dan jaga saf dalam masjid, dia akan dapat melihat orang tu dalam jahil. Dia tak akan jadi mufti dulu, dia takkan dulu syok dengan pejabat dia. Sebab luar pada masjid jadi semua dalam jahannam, dalam jahil. Tu tengok dah ni kan, dia mesti turun kepala. Kalau otak dia masih sangkut dengan la'bun wa la'ibun zinatun tafakhurun bainakum takartun awal Allah, tak boleh lebih. Habis ya. Jadi kita lah ni, kalau kita nak kempen orang lain, nak dakwah untuk balik ke masjid, dan dia pakat dengan ustaz dia di masjid, bagi ustaz dia tu pelajari sunnah sirah Nabi betul-betul, bagi syekh muhaddis dia kaji balik mana tu sunnah dan sirah Nabi, dan tegakkan sunnah sirah Nabi. Man adda ila mati hadithan li tuqama bis sunnah wa tatramat bidah wa huwa fil jannah. Siapa yang pergi kepada umat aku, membawa kepada umat aku satu hadis untuk dibaca kepada satu buah dari ini, dengan tujuan dituqama bis sunnah, dengan tujuan untuk menegakkan sunnah, wa tatramat bidah, dan nak tolak bidah. Dia bila tegak satu sunnah, dia buang bidah. Jadi ni kita cakap dah itu bidah, ni bidah, tapi hal sunnah kita tak buat pun. Cakap harus sahih, hadis tak sahih tadi semua sesat. Kullu bid'atin dalalah. Dia baca hadis tu, dia baca hadis lagi kan. Lepas tu bapak bersyukur bila doa tu, Sayyidina tu tak boleh bid'ah masuk neraka. Tu lebih tentang orang tak boleh sebut Allahumma shalli ala Muhammad ya. Sayyidina tu bid'ah. Dia bohong habis perempuan ni semua sekali. Dia bohong kita betul-betul. Satu benua tu kena bohong habis dia perempuan. Nah, macam buah keling ni. Buah keling ni nak keluar daripada situ, tak boleh keluar. Buah begitu benua keling, layak keluar. Dia nak pergi. Zaman Abu Hanifah dulu pun dah duduk geger lah dengan Ja'far Sadiq. Ahli bait kan, ada ahli bait. Dia tengok buat kering payah nak masuk tarekat tiga ni, sebab dia DNA dalam otak dia tu, pengajian dia orang tu semua kufur nifaq. Ada kufur dan nifaq dan kufur. Asyari kufran wa nifaqan. Mazhab nifaq. Jadi kita dengan mazhab wanita kita
Oh, kita kalau dah mari kita kena halau jangan masuk, jangan duk dengar apa ni kita. Nah, kita tak tahu sunnah Nabi kan? Kita kena sunnah. Orang nak selamat daripada fitnah kau ni, orang yang kenal sunnah Nabi. Sunnah Nabi benar. Kul in kuntum tuhibbun, semua sunnah Nabi. Dalam semua dalam Quran kan. Kita mengaji kul tu kita faham sunnah Nabi. Jadi itu hanya mereka yang nak selamat daripada fitnah kalam. Akhir zaman ni fitnah kataan, objek abstrak kan. Tak selamat daripada fitnah ni hanya orang yang mengenal belajar sunnah dan surah. Kalau perempuan yang mengaji hadis banyak-banyak, dia pun kena awal-awal kita tipu lagi. Jangan syok sangat kita jadi mahadis. Jangan tipu. Jangan dibaca-baca hadis banyak kan. Saya ada macam tu. Kita dalam alam kurban. Apa baca surah Sintah tu, dia baca dah kena mengaji setahun. Kita baca semalamnya. Saya baca semalamnya habis. Mula daripada kalau Islam malam sampai subuh dah habis. Tak. Lepas kena ambil 10 tahun. Kita baca semalam aja. Itu belagak apa-apa kan. Itu beza antara alam qurbah dengan alam ni. Qurbah ni orang sibuk penuh dengan Allah Ta'ala kan. Ya kana al-ghalib ala al-'abd istighal bihi. Ja'altu laddatuhu wa himmatuhu fi mahabbatihi. Wa rafa'tu al-hijab bainahu wa bainahu. Bila seorang tu sibuk dengan kerja, sibuk di rumah aku lah, kerja presiden masjid tu, sibuk kan, maka aku akan jadikan himmah dia dan laddah dia adalah nak menuntut kasih aku, nak cik aku kasih. Itulah orang yang dia kena full time jadi ni. Tak, kita ni kalau 10 hari ke 20 hari ke, kita full time lah tu. Kita rebat kita full time. Isbiru, sabiru, warabitu. Riba di masjid itu ada 5 subjek. Isbiru, wasabiru, warabitu, wattaqullah. Bukan satu ayat. Kita tengok belajar satu ayat je lah. Ya allazina amanu isbiru, wasabiru, warabitu, wattaqullah. Kalau kuntum tuflihun. Macam mana baca dalam tawih kan. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم أصبحتم بنعمته إخوانا. Habis itu apa satu patah tak boleh faham. Macam dia macam tanda, macam sangkungkang baca Quran dan dia mata celik tu tengok dia banyak-banyak dia tak tahu apa lah. Satu kalimah tak masuk ke hati dia, dua lidah terus masuk hati. Satu ayat tu bulan-bulan saya duk baca satu ayat satu surah tu, kalau kena parking situ check up situ bulan-bulan lepas surah Bainah tu tahun akal kita duk parking dulu. Ya, kita nak belajar daripada ayatnya pergi kepada kalimahnya, daripada huruf kalimah kepada hurufnya, daripada huruf habis semua kita belajar kepada isim daripada Wallahu Ghafur Rahim. Allah Ta'ala Ghafur, dua nama berkahwin, pasal apa berkahwin Ghafurur Rahim kan. Lepas kena mengaji pula dalam Ghafurur Rahim tu, setiap huruf tu pula tu kita orang yang mengaji ilmu kita, dia mengaji habis tak ada dia tidak sibuk begitu. Orang yang mengaji begitu dia sama. Itulah maksud sabda Nabi SAW, ta'alamul kitab wattaba'ul batil. Jangan nak selamat semua manusia ni, Bani Adam ni nak selamat daripada hisab berat hari kiamat dan selamat daripada segala azab hari kiamat. Dia kena pelajari kitab Allah. Ta'ala wa kitab Allah wa taba'ul. Dan
Orang yang dah dapat hidayah pun orang yang mula balik baca kitab Allah baru dapat hidayah tau. Kalau tidak dia sangka kata dia hidayah, yahtabuna anhum muhtadun je. Hidayah tak dapat. Hari kiamat nanti penuh berdepan dengan hisab yang berat. Kena duduk di mahsyar 50,000 tahun. Kita sampai sana pun kita tak rasa tu. Cuba kita imagine lah ni. Aku ni kalau duduk di kiamat ni, kita dah tahu dah apa yang nak mendamat daripada kiamat lah. Adakah aku ada amalan tu? Saya biasa berjalan begitu. Bila baca hadis tentang kunci tu. Allahu fatirus samawati wal ardh. Ilmu tu ilmu berjanjian. Alam ahadi lakum ya bani Adam tu. Tu yang kita bila main ke dunia ni kena baca lepas semua lepas asar tu. Allahu fatirus samawati wal ardh. Alimul ghaib wa syahadah. Inni a'ha'u ilayka bi hadhihi al-hayat ad-dunya bi annaka antallahu alladhi la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak. Wala takilna nafsi tarfat ayn. Itu perempuannya itu perjanjian. Janjian yang Allah Ta'ala kata dulu ni dalam alam ruh tu, alastu bi rabbikum tu. Mari sini kita baca yang itu. Siapa yang baca lepas sembahyang yang itu, maka waktu saja bila dipanggil hari kiamat. Dipanggil dia. Siapa yang baca lepas subuh baca apa? Perjanjian tu. Kita panggil smartek. Kita panggil itu smartek. Smartek lah tu majlis ahli majlis yang berketat kan, ahli karam yang berhormat. Ini orang yang bila sampai hari kiamat nanti disuruh siapakah yang ada perjanjian ilahi, ahdul ilahi kan, alam ahadikum ni. Jadi siapa yang dia baca lepas subuh, lepas asar, lepas subuh, Allahumma fatirus samawati wal ardh, siapa yang dia baca tak pernah tinggal di dunia ni, maka orang tu akan bangun dia akan pakaikan dengan semua pakaian kekuasaan hari kiamat. Orang yang tak baca dia nak bangun pun tak boleh. Siapa yang dia baca yang itu, maka itu dia panggil jawhar. Itu ada sunnah-sunnah Nabi yang menjadi permata. Itu kita kena cetak orang kena ada tu. Abang Fatir Samawati wal Ardh. Ya, semua kena baca kan. Bini kita pun kena baca. Hasbi Allah tu. Kita dah baca dah. Kita dah dapat dah 5 perkara kan. 10 perkara, 10 kalimah. Akan disediakan orang yang baca tu saja. Tu khazanah Allah Ta'ala tu disediakan berapa? 5 di dunia, 5 di akhirat. Siapa yang baca yang itu pun dia dapatlah di atas, janji atas tu. Itulah janji Allah Ta'ala kan. Siapa yang baca Fatihah ayat kursi amal Rasul, ada janji lah. Jadi orang yang tak mendengar, tak belajar yang itu, mana dia tak tahu dia baca Fatihah apa ada Fatihah itu. Nah, jadi itu. Di mananya itu kita belajar ilmu kitab. Ilmu kitab mana kita belajar, kita sebut benda tu gini, kita tengok di atas itu apa dah. Nah, hak janji Allah Ta'ala nak bagi tu. Itulah betul ilmu kitab. Masa kita nak amal Fatihah, ayat kursi, semua gitu, kita kena ingat balik tu. Ada malakut tu, hadis kursi tu, itu janji Allah Ta'ala nak bagi kan. Bi'izzati wa jalali wa juri wa karami. Bi'izzati, dengan kemuliaan aku, keperkasaan aku akan beri. Itu sumpah Allah Ta'ala. Kita belajar, kita meyakini di atas janji Allah Ta'ala. Ingat apa yang disabda oleh Nabi. Jangan ingat balik ya. Itu mana peringatan dari kita, peringatan Rasul. Qad anzalallahu ilaikum dzikran rasulan. Peringatan Rasul itu. Rasul peringat kepada kita, khutbah, wasiat kepada kita. Kita kena ingat benda tu, bahawa kita ada kekuatan untuk bangkit untuk amal. Kalau tidak, tak ada. Kita kena jadi orang yang mustami'in wa'in, orang yang pendengar yang baik, pendengar yang bijak kan?
Orang yang dengar bijak ni, dia dengar siapa pun dia akan turun. Macam kita kan, tu dengan Nabi jauh lah. Tapi bila kita rasa Nabi punya cakap ni, pendengar yang betul, jadi dia akan dengar. Walaupun tu syekh hilang mana-mana, dia ihtiram dan ta'zim tu ada betul dia. Sebab tu kita akan belajar. Sebut kata hadis Nabi yang kita tak peduli lah. Jangan hadis modok ya. Dalam dia ada sana, dia bukan ada sebut perawi, sebut hadis Nabi, semua hadis Nabi kan. Kita mengaji Malakut semua tak ada perawi, diriwayatkan hadis ini. Tak, orang mengaji bawah ni dia kena tahu rawi dia begini-begini dia baca-baca kan. Kita mengaji dia arah tu, tengok dia arah tu, semua hadis tu je. Malaikat baca tu je. Malaikat nak baca diri, dia tak baca riwayat ini salah. Jadi kalau malaikat mu tonton dia baca tu je, begitu dengar. Itu catatan di atas. Hai dua atas, catatan di bawah ni di bawah. Di bawah, di atas sana. Kalau catat yang itu mana sahih. Modok kanan tu. Tak. Mana hadis Nabi, apa benar makam dia semua sahih. Jangan dia kata hadis ni modok, hadis ni gini pula. Orang yang lah lebih pandai dari Imam Ghazali tu. Dia duduk kritik Imam Ghazali kan. Dia kata imam ni yang duk kritik orang dulu ni, yang duk celah orang dulu. Itulah alamat kiamat. Itulah ulama isu akan tak. Dia tak hormat orang dulu. Dengan dia pandai daripada Imam Syafi'i. Tak ada Allah. Dengan dia kritik Imam Ghazali ni dia bubuh pada hadis. Dia dengan apa hadis. Imam Ghazali. Dengan Imam Ghazali itu macam ustaz kampung dia tau. Itu kita nak tengok alamat orang yang celaka ni, orang yang mencela orang dulu. Orang ulang alim lah ni, dia cela orang dulu, dia perendah orang dulu Tok Guru dia. Lepas tu Tok Guru kita. Jadi kalau kita yang belajar dengan betul, bila sebut kata qaul orang itu, maka kita mesti iktiraf habis-habis, dengar habis-habis kan. Sama ada dia ada situ tak ada situ. Itu mana orang yang mendengar yang betul. Dah. Kepada orang ni, mana-mana dia duduk, dia dengar saja orang baca hadis Nabi. Kalau hadis Nabi betul, dah hati dia akan terima kan. Kalau bohong dia tolak. Ini. Jadi itu contohnya cara kita belajar, cara kita niat, cara kita belajar. Dan siapa yang menurut jalan ini, maka orang yang balik kepada Allah Ta'ala dan balik pada perhiasan asal, perhiasan Allah Ta'ala kepada hamba-hamba. Kalau lari pada situ, tak ada apa. Dia ada apa? Dia ada halu. Enam-enam lalu pun situ tu dia ada. Kalau lari daripada masjid ni, dia bisa pandang enam. Dia masuk dalam jahil. Itu semua ashab jahil tu. Dia kena buang, kena cut off semua benda-benda ni semua, subjek-subjek tu, apa yang sakut dengan dia tadi. Kita kena tu kita kumpul-kumpul buang dalam tong sampah dah lah. Kalau kitab tu kan, pelajaran-pelajaran yang ada ni semua lahun wa la'ibun. Di sekolah menengah tadika sampai menengah, daripada tadika pergi sekolah kucing tu, pergi sekolah buruk, tak, akhirnya pergi sekolah babi. Universiti tu sekolah babi. Rangai upah daripada macam babi. Sebelum sampai itu tu jadi buruk, upah macam buruk. Kalau kita tengok lain lah, lain yang halal P3 dia berupaya macam tu. Tatawalla qawmin ghadballahu alaihim wa ja'alhum qiratan wa khanazir wa 'abada taghut. Jadi penyembah taghut orang yang sibuk jadi dengan tadi dia ada penyembah taghut. Orang yang pernah dalam parti tu, parti mana pun dia ada penyembah taghut. Yang buat parti itu syaitan. Syaitan mana? Syaitan karim. Ya, yang buat
pangkat ke kedudukan ke jenis ilmu subjek yang paling hebat-hebat tu, sebab dia qaul zul inna syayatin la yuhu ila awliyaihim zaghrafal qawl ghurura. Jadi ilmu yang macam tu Allah Ta'ala kata tak boleh belajar tu, ittaliu qaul zul. Ilmu yang ada di semua di sekolah-sekolah di sekolah agama bersama ya. Nama sekolah agama tapi macam sekolah lain juga. Hak yang boleh pakai tu hak dia juga. Orang yang dia boleh jaga wudu, jaga sembahyang, tu boleh pakai. Apa yang belajar tu dia baca lah. Kalau dia jaga sembahyang, jaga asas kita, sunnah sirah Nabi ni dia asas. Tak banyak sunnah Nabi. Satu jaga wudu, yang kedua jaga saf sembahyang, yang tiga duduk zikir pagi petang sikit, makan pada situ kan, lepas tu berdiri malam kan, sikit diri malam, itu sunnah Nabi. Lepas tu kita kasih orang lain dan jangan mengasihi, itu sunnah Nabi. Tahbin, tazawrin, tajasin, itu ada. Kalau ada itu ada, dia nak belajar apa, belajar lah, semua manfaat. Dia belajar sains, kalau belajar engineering, kalau belajar apa benda ke, bila yang ini ada, kita pegang yang ini, itu semua manfaat. Itu jadi Islam macam dia juga. Nah, sebab dia Islam, kalau dia tak ada amalan ni, dia bukan Islam. Bila tak bukan Islam, benda yang dia buat semua jadi kafir dia. Beban ada dia balik. Jadi pokok di situ lah, perasaan masjid. Kalau balik masjid, belajar yang itu, mahir dengan yang itu, dan kita graduate daripada masjid. Nak belajar halal, dia boleh belajar. Benda tu bukan besar, kecil-kecil. Yang besar ni, ibu ni. Hanya orang datang, tak tahu dah ni lah, tak tahu sebenarnya semua ni. Ingat masjid tu berusang buat masjid kaum dia cakap. Jadi itulah, berlaku ada perasaan dan pahaman yang macam itu kita kena buang terus daripada otak kita. Sebab pahaman yang macam tu semua disemai oleh qarin. Waktu masuk tandas dah ada doa tu, jadi kencing berak akan masuk kepala kita. Jadi mana dia kena habis selamat daripada jenis semua jenis kejahatan ni. Dia kena ikut macam kita tu buat lah, kita bagi full time kan, turun masjid tak kira 3 hari kan, 10 hari kan, 20 hari kan, dan kita mari keluar dari kita ribat, kita boleh fahamlah ribat untuk hidupkan hati. Kalau tak masuk situ, hati mati. Bila hati mati, naik syahwat dan hawa, jadi penyembah syaitan. Dia punya matematik calculation gitu ya. Tak tahu yang ni jadi ni. Lari ikut masjid ni ada berikut dia jadi dulu, dia di dunia. Dah. Kita nak Islamkan dulu lah. Mana kita kena duduk jaga saf di masjid bertahun-tahun dulu. Macam kita bagi masa kita nak duduk sekolah Melayu, sekolah 6 tahun kan. Cuba kita didik aman masjid dia 6 tahun apa dia. Dia jadi rejal Alhamdulillah. Walaupun budak Usamah 17 tahun dah jadi panglima perang Zaid Harisa semua muda-muda semua, belasan tahun dah mulai keluar jadi Nabi dah angkat jadi panglima perang. Itulah latihan masjid. Kalau latihan tu nak perkasa ke diri lain benda itu, apa nak lah, ada tai kencing setan di lautan. Dah ada tu khutbah hari bertajuk, maka imam macam tu, dalam otak dia tu penuh dengan najis dan kencing setan. Kalau otak profesor semua itu semua penuh dengan najis setan. Dan orang tu tak boleh. Akhirnya dia akan jadi fasik, dia jadi munafik dan mati kafir. Alhamdulillah. Itu dia calculation dia tu. Bila kita baca ayat Allah Ta'ala, kita nampak
Kalau tak percaya tak nampak. Ya. Ini Allah Taala rahmat kita insyaallah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani bil ayati wa taqabbal minkum wa rasul ya Allah. Allah. Astagfirullah wa atubu ilaik.